dalam kitab Tajul Arus, kitab yang dikarang oleh Syekhuna Syekh Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah Askandari rahimahullah, juga pengarang kitab Hikam. Syarah Hikam dia, ditulis syarah dia. Kitab Hikam ni dikarang oleh Syekhuna Ibnu Athaillah Askandari rahimahullah. Guru dia Abu Abbas, Syekh Abu Abbas Mursi rahimahullah, wali Allah yang boleh tarbiyah dengan tengok dengan mata. Dan guru kepada Abu Abbas Mursi ini ialah Syekhuna Syekh Abu Hasan Syazuli rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Athaillah Askandari anak murid kepada Abu Hasan Syazuli. Baik, dalam kitab Tajul Arus, syarah kepada Hikam, dia cerita bab taubat kepada Allah. Kalau saya cerita lagi tuan-tuan, benda ni nak bagi faham. Dalam kitab Tajul Arus diceritakan bahawa dalam bab ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala. Ringkasnya ceritanya ni, dia ceritakan siapa yang lebih mulia, lebih baik di antara manusia. Kata dia ni dalam kitab Hikam ni, dia dahsyat sikit lah. Dia punya perumpamaan tu dia pedih lah sikit kot. Dia kata apa? Siapa lagi bagus? Manusia ni kadang-kadang kena katuk dia baru dia sedang. Tak katuk dia tak sedang. Dan katuk yang sebenarnya bukan katuk keluar, katuk kat hati dia. Kata Syekhuna, siapa lagi baik antara engkau dengan anjing? Pasal apa dia kata begitu? Saya mula-mula baca kitab ni dengan Syekh, kita tengok, kasar ni. Pasal apa dia kata? Dia berumpamaan beza manusia dengan anjing siapa lagi baik. Dia kata dalam bab kenai ni lagi bagus anjing pada manusia. Sebab dia contoh dalam kitab tu, syarah kepada matan Hikam. Apa dia kata? Dia beri contoh dalam kitab ni. Dia kata Tajul Arus dalam kitab ni. Tajul Arus itu kita Jawi, tapi diterjemah daripada kitab Arab yang asal Tajul Arus yang asal. Diterjemah dalam bahasa kita. Baik, kata dia contoh, satu hari satu orang lelaki balik kerja, nak balik rumah dia, di tengah jalan dia dapati seekor anjing duduk di tepi jalan. Lambat kenal nak usul tauhid ni. Bila dia balik kok jalan rumah, nampak anjing kok jalan, anjing tu lapang, duk jelek lidah. Pemuda ni lelaki tahu kata anjing tu lapang. Maka dia pun ambil makanan di tangan dia, sebab dia balik rumah, dia bawa benda makan balik untuk keluarga dia. Dia dapati anjing di lapang, dia ambil sikit makanan tu, diberikan kepada anjing. Anjing makan, dia pun balik rumah dia, bawa separuh lagi benda makan balik ke rumah dia, bagi anak isteri dia makan. Esok macam tu juga, dia balik-balik tengok anjing tu tepi jalan lagi, duk ganga mulut, duk jelek lidah, minta makan. Maka dia ambil benda makan yang ada tangan dia, dia bagi anjing tu makan, dia balik rumah. Sampai hari ketiga sama juga, dia pun bagi makan kepada anjing tu. Dia dapati anjing duduk tepi jalan. Hari ketiga bagi anjing dia makan, bagi makan, dia balik rumah. Hari keempat dia sediakan makanan, dia tahu dah anjing tunggu kedai, anjing tunggu di tepi jalan. Maka dia sampai tempat tu, dia tengok anjing tak ada. Anjing dia tak ada. Dia heran, anjing pergi mana? Dia 3 hari anjing tunggu aku, tiba hari keempat tak ada lah pula. Maka dia pun balik rumah. Bila balik rumah, dia terperanjat, dia terkejut, sebab dia dapati anjing tadi duduk depan rumah dia. Pasal apa? Pasal anjing tu kenal Tuhan, baru 3 hari bagi makan. Kata Syekhuna, kamu wahai manusia diberi makan oleh Allah sejak pada hari lahir sampai hari ini, kau masih tak kenal Tuhan kau. Siapa lagi mulia? Siapa lagi hina? Sampai hari ini tak kenal Tuhan. Dia kata kita, rezeki aku boleh, aku pandai, aku semua aku. Maka ilmu tasawuf kata apa? Berkata aku itu menafikan ketuhanan Allah Ta'ala. Dia kata aku ni, maka menafikan ketuhanan Allah. A'udzubillah min dzalik.
Sebab itu kata ulama, manusia lagi hina pada anjing sebab tak kenal Tuhan, sedangkan anjing yang hina tu pun kenal Tuhan dia 3 kali beri makan. Nah, abang tuan-tuan, jom kenal Allah. Yang beri makan semua ni Allah bagi, bukan siapa-siapa bagi. Baik, yang kedua, usul tauhid yang pertama kenal Tuhan. Ini kenal Allah, ma'rifatullah. Yang kedua, usul tauhid yang kedua apa dia? Yang kedua, esakan ia, tunggalkan Allah. Ini usul tauhid yang kedua. Lepas kau kenal dia, jadikan dia satu-satunya Tuhan yang kau sembah, bukan 2, bukan 3. Allah beri rezeki macam-macam bagi tuan-tuan, tapi dia minta satu je kita. Kita minta macam-macam nak makan, dia turunkan hujan daripada langit, tumbuhkan pokok-pokok, boleh makan macam-macam. Binatang-binatang pun besar, boleh sembelih, boleh makan. Yang sebab hujan turun daripada langit. Satu. Dia beri makan kita macam-macam. Dan kita minta daripada Allah macam-macam. Cuma Allah minta satu je pada kita. Apa dia? Apa yang Allah minta pada hamba? Jauh ilmu tauhid. Allah minta satu, yakni jangan engkau ada Tuhan lain selain dia. Itu saja. Yang lain aku bagi. Satu aku minta, jangan ada Tuhan lain selain aku, kata Allah. Dan fahamilah apa yang kau katakan pada kalimah la ilaha illallah. Faham? Nafi dan isbat. Ini perbincangan ilmu tauhid. Nafi apa? Nafi Tuhan lain supaya wujudnya Allah. Tuan-tuan muslimin semua Allah sekalian. Maka yang kedua, usul tauhid yang kedua kita bincang nanti, hendaklah kita ini mengesahkan hanya dia. Dan antara kaedah mengesahkan Allah Ta'ala, kaedah nak kenal Allah, kaedah nak mengesahkan Allah, dan juga kaedah yang ketiga nanti, apa nak buat? Kata ulama, engkau banyakkan membaca akan suratul Ikhlas. Siapa nak kenal Allah, siapa nak cuci, nak apa, siapa yang nak esahkan Allah. Dan yang ketiga, usul tauhid yang ketiga, engkau sucikan dia. Pertama, kenal Allah. Kedua, esahkan Allah. Dan ketiga, sucikan dia daripada barang tak layak atas dia. 3 benda usul tauhid. Ada 3 benda ni, maka jadilah engkau hamba Allah yang Allah kasih. Kenal dia, tunggalkan dia, jangan ada Tuhan lain. Dan yang ketiga, lepas kau kenal dia, lepas kau esahkan dia, hendaklah kau tanzihihi, hendaklah kau sucikan dia daripada barang yang tak layak. Suci Allah ni bukan bagi dia bersih, tak. Kan yang kata suci Allah ni bukan bagi Allah bersih. Bila kata nak bagi bersih Allah, mana Allah kotor? Hasyalillah, na'uzubillah min dzalik. Bukan itu maksud suci Allah. Yang dimaksudkan suci Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Maksud subhanallah apa dia tuan? Maksud engkau ya Allah. Suci apa? Maksud suci ni maknanya manusia, hamba ini kena bersihkan dia dan ingatan dia. Dia kata Allah ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Bersih yang tu. Dia kata Allah tak bagi, dia kata Allah tak mau sembuhkan, dia kata Allah macam ni, dia kata Allah tak sayang. Bersihkan ingatan kau bahawa Allah itu macam tu, kerana Allah ni tak sama seperti mana kau fikirkan. Ini maksud subhanallah. Bukan bersih Allah pasal dia kotor, na'uzubillah, takkan lagu itu. Dan kata Syekh Yusuf Hasani hafizahullah subhanahu wa ta'ala, guru saya sendiri, dia kata bila kita rokok, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita kata apa? Maha engkau Allah, maha besar, maha agung, maha engkau Allah. Suci apa? Suci Allah. Betul, suci Allah. Tapi sebenarnya sucikan Allah daripada ingatan bahawa Allah ni macam-macam. Dan selepas kita sucikan ingatan kita pada Allah, dia punya apa Allah nak buat? Allah bersihkan dosa kita. Sebenarnya yang nak bersih ni bukan Allah, kita. Kerana Syekh kata apa? Siapa engkau untuk bersihkan Allah? Siapa kita nak bersih Allah Ta'ala? Kalau dia kotor, na'uzubillah, sebenarnya kita yang kotor.
Seolah-olah Allah nak apa? Hang kata kat aku bersih, aku bersihkan hang. Maka Syekh kata apa? Kata Syekh, apabila kita sebut subhana rabbiyal azim bihamdi ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maksudnya kita minta Allah bersih kita. Kita minta Allah bersih kita daripada benda-benda atau dosa-dosa. Masuklah rumah Allah, minta apa? Minta ampun dosa Allah, biar Allah bersihkan dosa, baru Allah bagi rahmat. Maka yang kedua, ulang balik pertama, kenal Allah. Yang kedua, esakan Allah. Ketiga, sucikan dia. Seulang balik, apa maksud suci Allah? Sucikanlah ingatan engkau untuk fikir bahawa Allah ni macam ni, Allah macam ni, Allah macam nu, Allah macam ni. Sucikan dia. Sebab Allah itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, Allah tak pernah sama dengan makhluknya. Itu maksud daripada kata subhanallah. Sucikan hati kita, sucikan ingatan kita, duk fikir Allah ni macam-macam. Allah tak kasih, Allah penghukum, Allah pengazam. Padahal Allah tu maha pemurah, maha penyayang. Sucikan daripada ingatan kita bahawa Allah tu barang yang tak kena atas Allah Ta'ala. Ya? Allah sakitkan dia. Pasal apa Allah sakitkan kita? Ada orang kata pula, ustaz, pasal apa Allah ni bagi saya ni miskin? Orang lain Allah bagi kaya, pasal apa Allah miskin? Nak ujung balik, jangan fikir Allah buat ketuk hang. Jangan fikir Allah saja nak menanya hang. Bukan. Yang ni kita bersihkan daripada ingatan bahawa Allah ni macam-macam. Baik, bila kita bersihkan ingatan pada Allah, Allah bersih hati kita dan Allah bersih diri kita daripada kesilapan dan dosa. Fikir Allah macam-macam tu, itulah dosa. Dan kita nak clearkan benda ni, nak clearkan. Sujud pada Allah, subhana rabbil ala wa bihamdihi, maknanya Allah, ampun dosaku sebab aku ni pernah fikir engkau macam-macam. Maka engkau bukan macam tu ya Allah. Ampunkan dosaku kerana pernah memikirkan benda tak layak pada engkau. Ini maksud subhanallah atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini maksudnya. Kan kenapa? Inilah tauhid yang dibawa oleh al-arif billah, ulama-ulama yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata subhanallah suci, maha suci engkau ya Allah. Ada makna nak maksud itu? Ada. Apa makna dia? Maha suci engkau ya Allah bermaksud engkau suci daripada benda yang dipikirkan oleh hamba engkau, dan suci engkau daripada benda yang tak layak pada engkau. Itulah engkau ya Allah. Di mana? Itu maksud subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ataupun lepas solat kita kata subhanallah, 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 subhanallah. Maksud dia, engkau suci Allah daripada ingatan kami yang mengotorkan engkau. Kau tak sama dengan apa kami fikir. Itu maksud tauhid yang akan dibawa oleh ulama-ulama dalam kitab ini. Ini saya pergi dia punya mukadimah dia. Tauhid yang kita bincang adalah tauhid yang sebenar, yang kita gabungkan tauhid pada kalam kepada tauhid amali. Kita gabungkan lepas ni insya-Allah tauhid praktikal dengan tauhid teori. Teori ni kalam, dia bincang Allah begini, tapi praktikal dia. Sebab itu kata ulama, tidak guna kau belajar ilmu tauhid melainkan kau beramal dengan tauhid itu. Apa beramal tauhid? Beramal tauhid ialah apabila kau mengubah diri kau untuk berada di bawah sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik.